3, 2, 1. Pengawetan makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bersama saya lagi Cikgu Safwan. Sebelum ini, anda telah mempelajari tentang makanan yang rosak. Mikroorganisma seperti bakteria dan fungi merupakan penyebab kepada makanan yang rosak. Persoalannya, apakah yang perlu dilakukan bagi mengelakkan makanan menjadi rosak? Mengawet makanan. Betul, kita perlu mengawet makanan. Apakah maksud pengawetan makanan? Pengawetan makanan ialah kaedah pemprosesan makanan yang boleh menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisma. Apakah pula tujuan mengawet makanan? Makanan diawet supaya tahan lebih lama, mudah dibawa, mudah disimpan dan boleh dimakan di luar musim. Mari kita lihat apakah kaedah-kaedah yang boleh digunakan bagi mengawet makanan. Kaedah pengawetan makanan. Pendidihan. Pendidihan ialah proses memanaskan makanan pada suhu yang tinggi. Suhu yang tinggi dapat membunuh kebanyakan mikroorganisma. Contoh makanan yang sesuai untuk melalui proses pendidihan ialah sup, gulai dan sebagainya. Penjerukan. Penjerukan ialah proses merendam makanan dalam larutan gula dan garam. Keasidan atau kepekatan gula yang tinggi tidak sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Contoh makanan yang sesuai untuk dijerukkan ialah buah-buahan seperti mangga, betik dan juga sayur-sayuran. Pembungkusan vacuum. Pembungkusan vacuum ialah proses mengeluarkan udara daripada bekas atau pembungkus makanan. Ketiadaan udara menghalang pertumbuhan mikroorganisma. Makanan yang sesuai untuk melalui proses pengawetan ini ialah seperti lobak merah, sausage dan sebagainya. Pengeringan. Pengeringan ialah proses mengeluarkan atau menyingkirkan kebanyakan air daripada makanan. Ketiadaan air menyebabkan mikroorganisma mati atau tidak aktif. Contoh makanan yang sesuai untuk dikeringkan ialah seperti ikan, udang, sotong, asam keping dan sebagainya. Penyejuk bekuan. Penyejuk bekuan merupakan kaedah menyimpan makanan pada suhu 0 darjah Celsius dan ke bawah. Suhu yang rendah menyebabkan mikroorganisma kurang aktif dan lambat untuk bertumbuh. Contoh makanan yang sesuai untuk melalui proses penyejuk bekuan ialah ikan, udang, ayam dan daging. Pendinginan. Pendinginan ialah kaedah menyimpan makanan pada suhu kurang 18 darjah Celsius. Suhu yang rendah juga menyebabkan mikroorganisma kurang aktif dan lambat untuk bertumbuh. Contoh makanan yang sesuai untuk melalui proses pendinginan ialah seperti sayur-sayuran, buah-buahan, jus, susu segar dan sebagainya. Pemasinan. Pemasinan ialah kaedah menggunakan garam bagi menyingkirkan kelembapan. Mikroorganisma tidak dapat bertumbuh tanpa kelembapan. Contoh makanan yang sesuai untuk melalui proses pemasinan ialah seperti telur, ikan, sotong dan sebagainya. Pelilinan.
Pelilinan merupakan proses menyalut buah dan sayuran dengan lilin cair. Ini untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisma di atas permukaannya. Contoh makanan yang sesuai untuk dililinkan ialah seperti buah-buahan dan juga beberapa jenis sayuran. Pengetinan dan pembotolan. Pengetinan dan pembotolan ialah proses mendidihkan makanan untuk membunuh mikroorganisma. Makanan disejukkan dan dimasukkan dalam bekas kedap udara. Contoh makanan yang sesuai untuk melalui proses pengetinan dan pembotolan ini ialah seperti ikan, laici, sos dan sebagainya. Penyalaian. Penyalaian ialah kaedah mengeringkan makanan dengan cara mengasapkannya. Ini akan membantutkan pertumbuhan mikroorganisma. Contoh makanan yang boleh melalui kaedah penyalaian ialah seperti daging, ikan, itik, pisang dan sebagainya. Pempastiuran. Pempastiuran ialah proses pemanasan makanan sehingga suhu tertentu diikuti penyujukan yang segera. Pemanasan pada suhu yang tidak terlalu tinggi tidak merosakkan nutrisi makanan. Contoh makanan yang sesuai untuk melalui proses pempastiuran ialah seperti jus dan juga susu. Inilah Louis Pasteur, seorang lelaki berbangsa Perancis yang bertanggungjawab memperkenalkan proses pempastiuran. Diharapkan anda semua telah memahami apakah maksud pengawetan makanan dan bagaimanakah kaedah-kaedah pengawetan makanan dilakukan. Jangan lupa subscribe untuk lebih banyak video.